KB. Okey, so saya mulakan sikit-sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan sendi. Hilang lah. Kejap. Saya dah tulis tadi. Oh, tak save kot. So kita akan bercerita berkenaan apa itu sendi. Okay. So sendi tu basically adalah satu tempat ataupun adalah satu tempat lah ataupun satu benda yang menghubungkan antara tulang kita dan tulang yang lain. Okay. Sebabnya tulang itu ataupun tulang tu dia tak boleh, dia benda yang rigid ataupun benda yang betul-betul tidak boleh bergerak, yang keras lah kiranya. So dengan ada sendi ni, dia memberi ruang ataupun memberi kita panggil memberi satu fungsi di mana kita punya tempat yang tulang-tulang yang digabungkan dengan sendi itu boleh bergerak. Sama ada mungkin pergerakan dia terbatas, mungkin atas ke bawah. Macam contoh ni lah, depan belakang. Ini boleh, kita punya bahu boleh pusing-pusing. Ada yang boleh pandang kiri kanan. Itu maksudnya gabungan dengan sendi. Sebab kalau tulang ni sahaja bila gabung dengan tulang, memang tak boleh bergerak. Maksudnya contohlah bayangkan ni tulang, gabung dengan tulang lagi tak ada sendi, memang kita tak boleh bergerak, tak boleh nak bengkok. Sebab memang tulang tu dijadikan oleh Allah SWT ataupun kita punya Tuhan, memang dijadikan dengan struktur yang keras. Sebab itulah sebabnya kenapa kita itulah dicantum ataupun disambung dengan kita punya sendi. Sama juga macam mana manusia kita mendapat ilham. Orang-orang zaman dahulu lah, kita tak dapat ilham, kita guna je ilham mereka. Macam mana orang-orang zaman dahulu dapat ilham untuk menghasilkan pintu. Maksudnya pintu tu nak bergerak ataupun tingkap tu nak bergerak. Mereka menggunakan ilmu ataupun mereka dapat ilham tu datangnya daripada badan kita sendirilah. Macam dapat engsel tu kan. Dia ikut kita punya sendi yang ada pada kita punya badan. Sendi mana yang macam engsel, basically sendi yang kat sini lah. Kita punya tangan, kita punya tangan ni lah. Sebabnya macam ini. Ni ada engsel punya gaya. Okay. So saya nak tunjuk dulu gambar dia. Sebentar. Oh, ni sini. Anda nampak kan? Okey, cantik. Sekejap. Saya nak tengok dulu. Okey. Jauhkan sikit. Okey, nampak kan? Cantik. So ini basically, ini kita fokus dekat sendi dekat bahagian lutut kita lah. Okay. So yang ini, atas ni adalah tulang. Yang bawah ni pun tulang. Okay, ni kedua-dua ni adalah tulang. Dan kalau kita zoom dekat sikit, yang bawah ni, okay, yang putih ni ataupun putih yang kat bawah sini adalah kita panggil rawan ataupun bahasa Inggeris dia cartilage. Di mana benda ni yang penting, yang lapisan kat bawah ni penting sebagai lapik yang kita perlukan untuk untuk pastikan kita punya dua tulang yang atas ni dengan bawah ni tidak bergaduh ataupun tidak bergeser. Kalau cartilage tu haus, kalau tulang rawan ni haus, nanti orang tu akan mengalami kesakitan, especially bila mereka bergerak ataupun mereka berjalan ataupun mereka berdiri terlalu lama. Sebabnya pressure yang wujud pada kedua-dua tulang ini bertemu dan menghasilkan inflamasi ataupun inflammation ataupun keradangan yang akan menyebabkan seseorang itu akan rasa sakit. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dia, yang ini, yang kita panggil sendi. Alamak, jauh dekat sangat. Ini tulang, ini gabungan antara dua tulang ini yang kita panggil sendi. Yang ini, yang warna putih ni. Ini basically ada ligamen lah yang memegang. Kalau orang yang biasa bersukan, ini ada tiga ligamen penting kat sini. Kita ada meniscus, ada ACL dengan PCL, yang di mana bila salah satu ini koyak ataupun putus, orang itu basically dia still lagi boleh exercise atau berjalan, tapi terhad pergerakan mereka ataupun mereka tidak boleh lakukan aktiviti yang terlalu
apa nama tu, intensity dia tinggi lah maksud dia. Yang ini yang warna putih ni adalah ligamen ataupun sendi. Okey, ayat mudah dia sendi lah. Ayat payah dia ligamen yang memegang. Maksudnya joint ataupun sendi ini adalah benda yang menghubung ataupun yang memegang kita punya tulang, antara tulang kita ni. Tak kisahlah dia menghubungkan satu ke satu tulang ataupun satu tulang ke 5-6 tulang yang lain. Okey. Ini antara sendi-sendi yang ada. Okey. Saya suka apps ni sebab saya boleh zoom. So kita boleh nampak ini antara sendi lah. Sekejap saya tengok. Saya nak buka gambar tulang yang lain tapi saya takut dia lari. Nanti kan saya tak boleh guna saya punya ni. So ini antara sendi-sendi yang ada. Selain daripada itu, basically kat mana lagi tempat yang kita ada sendi? Yang ini kita boleh tengok kat sini. Okay, sendi ni basically kita bahagikan kepada 3. Iaitu sendi yang mana kat sini. Yang ini bahasa Inggeris dia, sorry yang ini kita ada bahagikan kepada 3, iaitu sendi yang kita panggil sendi yang tak boleh bergerak langsung. Mana sendi yang tak boleh gerak langsung tu, cuba anda kalau ada dapat baca ni terus dapat jawapan lah. Sendi-sendi yang tak boleh bergerak langsung ni maksud dia gam terus. Dia tulang dengan tulang tu dia gabungkan, dia macam dia macam simen. So dia tak boleh bergerak langsung. So dia dah statik kat tempat tu. Antara tulang ataupun benda yang kita gunakan sendi jenis yang tak bergerak langsung ni adalah tulang kat kita punya kepala. Tulang tengkorak ni, jadi saya tunjuk bawah tu lah macam mana dia gabung. Tulang tengkorak ni basically dia sebenarnya bukan sekali Allah datangkan terus kerpuk satu panggil tempurung satu set. Dia boleh dibuka-buka sebenarnya. Dia tempat part-part yang kita boleh buka. So bila part-part yang dibuka tu dia digam ataupun dipegang dengan sendi yang statik inilah. Yang seterusnya kita ada sendi yang dia punya pergerakan dia sedikit saja. Contoh sendi-sendi yang pergerakannya sedikit adalah seperti kita punya tulang belakang ni lah. Maksudnya yang bahagian antara slip disc kita ni tu antara. Dan juga antara kita punya dalam kita punya tulang tangan ni basically ada 2 jenis. Satu tibia, satu fibula. Tulang besar, tulang kecil. So di antara 2 tu dipegang dengan joint ataupun sendi jenis yang pergerakannya minimum. Dan seterusnya adalah sendi jenis yang pergerakan dia banyak range motion dia lah. Maksud range motion ni dia boleh bergerak banyak sikit. Macam contoh kita punya tangan, pegang dengan tangan, kita punya joint, ni joint lah, sendi lah. Kita punya bahu, kita punya jari, kita kepala. So pergerakan dia lebih luas ataupun lebih besar dia punya range of motion tu sendiri. Sekejap saya nak kena tengok juga apa benda yang anda cerita ni. Tak ada masalah. Abami baru masuk, tak ada masalah. Terima kasih kepada Abami. Saya tak pasti Zack ni lelaki perempuan. Saya lupa. Saya selalu nampak dia komen. Kak Zack. Okay. Dia nampak dah Kak Zack. Kak Zack jerantut. Terima kasih. Gini jerantut pun ada. Okay. Sekejap. Saya tengok besar tak sebenarnya. Oh jelas rupanya. So ini 3 jenis sendi yang ada dalam badan kita. 3 jenis utama. Jenis yang melekat terus, yang boleh bergerak sedikit-sedikit ataupun yang boleh bergerak banyak. Tetapi yang kebiasaannya, untuk makluman anda, yang kebiasaannya berlaku ataupun orang ni selalu cakap sakit sendi ni, kebiasaannya dia berlaku dekat sendi jenis yang banyak pergerakan. Sebabnya kenapa dia banyak berlaku kat situ, sebabnya biasalah tempat yang banyak bergerak, dia akan menyebabkan cartilage ataupun tisu tulang rawan tu cepat haus. So bila tempat tu banyak bergerak, kita banyak menggunakan ataupun menghauskan dia punya tisu getah kat situ. So sebab tu dah kawasan yang ini, yang tempat ini yang biasanya akan berlaku. Yang nombor 2 yang ini. Ini biasanya jarang-jarang berlaku lah. Yang ini biasa cedera je ada masalah. So 2 tempat ni yang biasa berlaku masalah di mana orang tu cakap sakit sendi, sakit-sakit, tak boleh bergerak sangat, pergerakan dah terbatas. Sebabnya dekat kawasan ni yang mungkin ada ada berlaku kepincangan ataupun problem dekat situ lah. Okay. So kita tengok. Yang ini tadi yang kita cakap, yang kita tunjuk atas. Yang kita cakap tadi yang tak bergerak banyak. Okey, yang kat sini nampak. Dekat kita punya tulang tengkorak ni, dia akan gam dengan yang memang tak bergerak sangat, memang tak bergerak. Tak pun kita punya gigi dipegang oleh
apa nama tu, joint ataupun sendi yang kurang bergerak, sebab kita tak boleh gerak langsung, sebab gigi kita melainkan nak patah ataupun longgar tu baru dia nak bergerak lah, kalau tak dia takkan bergerak. Seterusnya yang sedikit pergerakan, ni kat tulang pelvik ataupun tulang pinggul. Dekat sini kawasan ujung-ujung ni yang dipegang. Macam dekat kawasan sini belakang-belakang ni, ni kurang sikit pergerakan. So that's why ataupun belakang kita punya dekat bahagian tulang belakang ni ada yang gunakan little movement, pergerakan sedikit. Yang satu lagi yang full range of motion ni, macam tadi cakap dekat lutut, dekat ankle, dekat kita punya bahu, tu tempat yang tinggi range of motion. So selain daripada tu, kita juga ada jenis struktur joint tu, ada beberapa jenis. Dia jenis yang penuh dengan kita panggil connective tissue, maksudnya ada banyak tisu-tisu yang akan mengukuhkan lagi struktur struktur joint tu sendiri. Ni contoh-contoh dia yang gunakan fibrous ataupun jenis serat mas ayam muda jenis serat. So dia sangat-sangat, bila gunakan jenis fibrous ni, maksudnya bila dia punya pergerakan, tempat yang digunakan jenis fibrous ni dia tak ada pergerakan sangat ataupun langsung tak bergerak. Sebabnya dia memang fibrous punya jenis sendi ni jenis yang betul-betul padat. Macam kira kita letak simen atau batu-bata terus melekat kat situ. So dia tak boleh bergerak. So ni antara dia, kalau kita tengok ni tempat-tempat dia lah. Okay, yang seterusnya kita guna cartilage. Cartilage ni biasanya tempat-tempat yang ada sedikit pergerakan. So kita ada jenis cartilage yang akan memberi tindak balas atau kita panggil memberi bantuan lah daripada segi pergerakan pergerakan tempat joint tu antara dua tulang yang tadi kita gabungkan tu, dia mudah sikit nak bergerak. Sebab kalau tak ada tisu cartilage ni atau tisu tulang rawan ni, pergerakan tulang tu bila tak ada tisu tulang rawan, dia akan bergesek dan menyebabkan kita akan rasa sakit. So sebab tu kita yang nombor 2, kita ada jenis cartilage ataupun tulang rawan punya joint sendi. Kita lihat tempat-tempat yang ada pergerakan banyak atau sedikit tu yang ada gunakan cartilage lah. Dan seterusnya yang gunakan synovial lah, yang ini yang pergerakan banyak. Yang tadi yang gunakan full range of motion, yang ni gunakan synovial. Maksudnya dia selain daripada ada tisu cartilage, dia juga ada kita panggil minyak pelincir ataupun cushion yang akan absorb shock kat situ. Ni tempat-tempat dia. Okay. Yang bila synovial ni basically tempat ni pergerakan dia banyak sikit lah, dan satu lagi banyak pressure. Dan dia ada jenis-jenis dia. Ada banyak, kalau kita tengok dekat sini, tengoklah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Yang biasanya jenis perverter ni dia bergerak sikit lah. Mulut, rangka mulut kita kat sini gerak, buka tutup. Kalau gliding ni dia just bergesek je, sebab dia biasanya dekat belakang, dekat kita punya tulang belakang ni, dia akan tengok lah macam ni kita bergerak macam ni kan. So dia punya tu dia akan sengit sini, contoh. Tadi saya cakap angsel, macam angsel pintu. Ni kita punya tangan ni antara siku ni kan, dia bergerak. Okay, seterusnya ball on socket. Ini di mana kita boleh bergerak, boleh berpusing-pusing. Tempat-tempat yang kita gunakan boleh pergerakannya boleh berpusing-pusing, kita gunakan jenis ball on socket. Seterusnya yang ini dia jenis dia katuk je. Dia bukan macam yang saddle. Saddle ni dia boleh gerak depan belakang. Kalau yang syndeloid ni dia macam ni, dia macam mulut itik, kat sikit je. Macam itu. Dia ada beza lah. Kenapa saya nak share benda ni? Sebabnya kita boleh lihat. Sebab yang biasanya orang ada masalah sakit, tak kisahlah sakit belakang ke apa, dia akan impak kepada yang ada cartilage dengan yang ada minyak pelincir. Dua tempat ni yang biasa ada masalah. Okay, sebabnya dua-dua tempat ni ada kaitan ataupun ada sumbangan pergerakan. So anda boleh nampak berapa banyak tempat yang dikaitkan dengan joint ini. So maksudnya banyak anggota badan kita ni yang perlukan extra protection supaya sekurang-kurangnya bila kita jaga elok-elok, kita kurang risiko untuk ada masalah sakit sendi ini. Kalau untuk maklumat anda, biasanya sendi-sendi ini terhasilnya daripada bila kita cukup ambil sumber protein yang secukupnya lah
iaitu daripada sumber cartilage, bukan cartilage, datangnya biasanya daripada collagen. Okey, sumber utamanya maksudnya building block sesuatu joint atau sendi itu adalah dipegang dengan collagen. So macam mana kita nak menghasilkan collagen? Basically cara pertamanya secara naturalnya kita akan ambil makanan-makanan yang tinggi sumber protein ataupun makanan-makanan yang tinggi sumber collagen, dan badan kita akan digest protein itu dan juga digest collagen itu menjadi sumber protein, dan badan kita akan menghasilkan collagen itu sendiri untuk membentuk ataupun memperbaiki kita punya tisu-tisu joint ataupun tulang rawan ataupun tulang rawan kita yang rosak lah, okey, ataupun yang ada kecederaan. Okey, so dengan itu kita perlu lakukan sesuatu sebagai seseorang yang dah tahu dah banyak tempat rupanya badan aku yang menggunakan joint atau sendi ini. Contoh kalau tengok gambar ni, saya boleh klik besar tekan tak? Tak boleh, ini tak boleh besarkan. Contoh kat tengok kan, banyak sebenarnya. Kat sini ada, dekat kawasan sini pun ada, dekat kawasan kita punya rib cage ataupun rib cage dalam Melayu ni lah, kat sini lah, yang besar ni kan, sini pun ada sendi. Dekat kita punya tulang belakang ni pun banyak. Sebab ini tengok antara vertebrae ni, lambar-lambar ni tak kisah, lambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ni semua ada kita punya cartilage ataupun kita punya joint sendi yang memegang supaya kita punya tulang-tulang ini tidak bergaduh sesama sendiri. Kat bawah tu ada lagi, tengok kat sini, kat kita punya kaki, so banyak. So maksudnya kita perlu berjaga-jaga ataupun kita perlu menjaga kita punya pemakanan, kita punya aktiviti harian supaya kita punya joint ataupun kita punya sendi ni dalam keadaan yang sihat ataupun dalam keadaan ataupun yang kita boleh guna dalam satu tempoh ataupun satu jangka masa yang lama. Okey? Saya stop dulu saya punya sharing slide ni. Siap tak? Okey, so fokus kembali pada saya. So anda dah nampak ada kebanyakan tempat dekat diri kita ni dipenuhi ataupun disambung menggunakan sendi ataupun joint itu sendiri. So bermaksud kita tak boleh abaikan ataupun kita tak boleh pandang sebelah mata tentang kesihatan kita punya sendi. Sebabnya kebiasaannya orang akan fokus kepada kesihatan tulang, kebiasaannya. Sebabnya dia orang tahu aku nak berdiri ni aku perlukan tulang. Tapi sebenarnya kalau dia nak berdiri, dia nak bergerak, dia perlukan juga joint ataupun sendi itu juga. So nak ke tak nak, dia terpaksa ataupun dia kena menitik beratkan tentang isu kesihatan ataupun isu keselamatan berkenaan dengan dia punya sendi. So sebab itulah kenapa saya nak tunjuk tadi structure tu sebenarnya, supaya anda dekat sini nampak, oh dalam badan aku ni banyak tempat rupanya gunakan sendi. Tak semestinya dekat lutut, dekat jari tangan, jari kaki saja yang biasa sakit. Dekat kitanya, maksudnya orang sakit belakang tu semuanya berkaitan dengan sendi juga. Okey. Takut-takut kita punya mungkin ada tersalah tidur, so dia punya structure tu berbeza sedikit menyebabkan ada inflamasi, sebab tu orang tu sakit sebagai contoh lah. Okay, so berbalik kepada kita punya isu sendi ini. Tadi saya dah share sikit kita punya struktur joint atau sendi ni basically kebanyakannya diperbuat daripada collagen. So nak ke tak nak, kita kena pastikan badan kita memiliki ataupun dapat menghasilkan collagen dalam satu kadar yang optimum. Okay, kalau badan kita tak boleh menghasilkan collagen dalam kadar optimum, tengoklah dalam satu tempoh masa yang sekejap, pasti anda akan mengalami masalah sakit-sakit belakang, sakit-sakit pinggang, tiba-tiba sukar ada masalah nak bergerak dengan bebas sebab ada kita panggil dia jadi keras ke apa, jadi stiff kan, ayat bahasa Inggeris jadi stiff. Tu maksudnya ada masalah tu ataupun ada kekurangan minyak kelinci yang dah hilang sebab banyak sangat kita bergerak dekat kita punya sendi tu. So cara terbaik yang pertamanya, anda kena pastikan anda punya pemakanan adalah makanan seimbang dan melakukan aktiviti exercise ataupun senaman ni penting. Kenapa? Bila contohnya ini bagi mereka yang memang dah ada masalah sakit sendi, sakit lutut, sebenarnya anda digalakkan untuk melakukan aktiviti exercise atau aktiviti riadah ikut kemampuan anda. Kenapa? Sebabnya bila anda lebih bergerak, dia akan stimulate ataupun dia akan activate kita punya proses recovery sendi itu dengan lebih cepat, lebih mudah ataupun lebih bagus. Berbanding kalau anda just duduk tidur saja, sebab saya tak boleh lah, saya dah sakit, tak nak bergerak. Nak sembahyang pun nak kena sembahyang, baring je. Sebenarnya tidak.
Sebenarnya kalau anda sakit sendi ke apa, anda cuba cabar diri anda untuk sebaik mungkin solat dengan sesempurna yang mungkin lah. Contoh dia kalau ikutkan cara solat yang contohlah solat bagi mereka yang ada kurang badan dia dah mungkin sakit tak mampu nak berdiri lama. Yang pertama dia kena solat dengan berdiri. Kalau contoh dia still lagi mampu berdiri. Dia tak ada directly terus semain duduk sebagai contoh. So maksudnya digalakkan kita semampu mungkin kalau berdiri dulu dah tak harap baru kita ambil kerusi tu duduk. Sebabnya bila kita buat macam itu sekurang-kurangnya kita trigger ataupun kita memaksa diri kita untuk bergerak. Secara tak langsung dia akan activate balik supaya ataupun merangsang kita punya joint ataupun ligamen-ligamen yang mungkin agak stiff ataupun agak kaku untuk bergerak supaya dia lebih mudah untuk dilentur selepas ini. Ayat mudah dia. Okey? Sebab kadang-kadang ini pengamatan saya lah. Okey, ini pengamatan saya. Saya tak pasti lah tempat orang lain. Mungkin macam dulu zaman-zaman saya still jahil lagi. Saya pun nampak kalau saya pun kurang arif. Bila contohlah tiba-tiba sakit kaki sebab main bola kan. Contohlah main bola ke Merah Api ke apa, memang kita dilanggar kan, ataupun memang dah kena swimming ke apa, itu memang tak ada masalah, memang boleh duduk sajalah. Jadi contoh tiba-tiba kita punya ankle ataupun kita punya buku lali ni tak boleh nak bengkok, tapi sebenarnya kita boleh berdiri. Tapi ikutkan kejahilan saya zaman dahulu, kalau contoh kaki sakit, tak terus aku duduk je, ambil kerusi dah siap. Sebenarnya itu tak berapa tepat ataupun tidak berapa, saya tak pastilah penerimaan Allah SWT dalam kita punya suatu macam mana, tapi ikutkannya turutan itu tak bertepat. Sebabnya kita still lagi mampu untuk berdiri, so kita berdiri. Bila sampai satu tempoh memang tak boleh nak berdiri, baru kita ikut kemampuan kita lah, sebagai contoh. Itu sebabnya kalau tengok orang-orang yang berusia yang pergi solat dekat masjid ke surau, kebiasaannya dia orang takkan terus duduk. Yang kalau dia orang mampu lagi, walaupun dia orang bertongkat yang berdua tu, kadang dia orang gigihkan juga untuk berdiri. Sebabnya kenapa dia orang nak cabar diri dia orang selain daripada memang ikutkan kita punya turutan kita punya solat tu juga, tapi sebenarnya daripada segi sudut pandangan saintifiknya lah, sudut pandangan untuk rehab dia nak cuba mencabar diri dia supaya dia lebih bergerak. Sebabnya kalau tak selama ni dia mungkin kat dalam rumah dia duduk saja, dia tak lagi mana kan, tapi dia sebabkan solat dia kena bergerak. So sebabkan itulah kita kena manfaatkan waktu itu untuk mencabar diri kita untuk lebih bergerak supaya kita lebih mudah untuk lebih sihat lah. Itu contoh dia. Puan Aisyah tanya, rheumatoid arthritis sama juga. Ya, RA juga lah salah satu penyakit-penyakit yang berkaitan bila orang tu ada masalah sakit-sakit sendi lah. Okay? So berbalik kepada isu kita, cakap pasal yang pertama tadi cakap pasal collagen lah. So yang kedua dia, basically macam mana kita nak kurangkan ataupun kita nak melindungilah kaki-kaki kita ini supaya dia lambat bila contoh dia ada inflamasi atau sakit-sakit ni, macam mana kita nak kurangkan dia punya keradangan. Basically kita boleh gunakan produk-produk yang memiliki sinar inframerah dengan juga ion negatif. Sebabnya kedua-dua bahan ini ataupun kedua-dua benda ini basically dia ada fungsi di mana dapat membantu untuk mengurangkan inflamasi. Supaya inflamasi ataupun keradangan itu tidak merebak dengan banyak ataupun cepat. Bila inflamasi ini berlaku dengan cepat, dia akan menyebabkan kawasan yang sakit itu, contoh sepatutnya berlaku dekat satu tempat je, dia akan jadi besar. Sama macam contoh kita bayangkan COVID-19 sekarang ni. Ni sebabkan orang kat luar ni degil. Sepatutnya suruh tutup kilang tapi tak ada teknik bahasa, buka juga kilang. Patutnya tempat ni satu tempat ni, seorang ni je yang dah ada posisi COVID-19, disebabkan orang yang degil ni tak dilindungi. So ramailah orang berjangkit. Lebih kurang gitulah. Okay. So cara terbaik yang keduanya, anda boleh mengamalkan menggunakan produk-produk weekend. Bagi saya tidak kisah anda nak mula dengan mana, tapi bergantung pada tempat ataupun joint ataupun sendi mana yang sakit. Okey, kalau contohlah anda dah mula memang sakit, datangi dengan sakit belakang, sakit belakang lah, maksudnya sakit pinggang dan sakit belakang. So anda boleh bermula dengan kita punya V-Spine. InsyaAllah benda tu sangat-sangat membantulah, especially mereka yang ada masalah sakit belakang, tidur mungkin jenis tidur tak berapa tak tidur diam, agaknya tidur. Masa tak tidur memang bergerak saja, tidur pun dia bergerak kiri kanan atas bawah kan.
So menyebabkan dia punya position masa dekat katil tu tunggang langgang. So kemungkinan besar dia ada masalah dia punya position menyebabkan dia punya tulang belakang tu tidak berapa cantik, dia punya positioning tu yang menjadi dia sakit lah. Yang keduanya mungkin disebabkan mereka punya tilam ataupun bantal tak berapa cantik yang menyebabkan tulang belakang dan juga mungkin leher dia orang ni jadi sakit. So kalau contoh untuk leher, kita boleh tunggu. InsyaAllah next time akan tengah on the way lah. Saya tak pasti exact date bila akan sampai, tapi dia akan sampai insyaAllah. Kita punya new produk protection kita untuk mata dan juga kita punya neck ni yang kita boleh gunakan untuk mengurangkan sakit-sakit kepala, sakit-sakit leher kita ni atau sakit tengkuk ni. Okay. So sebab tu gabungan produk-produk di MSB, especially kalau contoh untuk fokus pada kita punya produk, fokus pada kita punya problem yang sekarang kita cakap ni berkenaan dengan sendi, kita boleh gabungkan penggunaan collagen dan juga kita punya produk Viken untuk membantu. Yang pertama dia, kalau anda tak sakit sekalipun, anda boleh amalkan dia sebagai salah satu cara untuk melindungi diri anda ataupun melambatkan potensi ataupun risiko untuk anda dapat sakit-sakit sendi ni. Sebabnya contoh bila anda dah kena sakit sendi ataupun sakit belakang ni, anda tidak akan rasa selesa untuk bergerak dan juga anda tidak akan rasa selesa untuk melakukan amal ibadah. Dan yang kedua ini kebiasaan ni berlaku especially time PKP ni. Kita banyak kena kerja dekat rumah dan kebiasaan bila kita kerja kat rumah, kita punya tempat duduk kita ataupun kita punya tempat kita bekerja ni tak berapa sesuai dengan kita punya kita punya kehendak. Sebabnya kalau ke office biasanya kita punya majikan dah akan sediakan meja tinggi sekian, kerusi dah memang ikut spesifikasi. Sebabnya memang kalau dekat tempat kerja kebiasaannya, kalau especially tempat-tempat kerja yang ada yang kita ada jawatan pegawai kesihatan, kita panggil HSE, safety officer. Okay. Kebiasaan bila kalau ada company yang ada hire safety officer ni, biasanya dia akan sediakan, dia akan pastikan setiap perkakas contoh meja, kerusi ini tidak akan menjadi punca dia punya dia punya pekerja boleh cedera ataupun akan mengalami masalah kecacatan bila for the future. Sebab ini memang ada mungkin anda kadang-kadang tak perasan, tapi kalau untuk dalam bahagian kesihatan, mana-mana company besar ataupun company kerajaan biasanya ada pangkat ni untuk memastikan, untuk menjaga kebajikan dia punya staff. Itu company yang betul-betul mempunyai kita panggil vision dan juga sayangkan dia punya staff lah. Sebabnya kenapa bila diorang ada benda ni, diorang for the future diorang akan mengurangkan perbelanjaan daripada si contoh kalau diorang ada sediakan medical card ataupun medical yang claim perubatan lah. Diorang dapat kurangkan expenses kat situ. Yang keduanya diorang dapat meningkatkan productivity diorangnya pekerja. Sebenarnya bila diorang diorang ada orang yang menjaga kebajikan mereka, so orang tu kuranglah risiko untuk tercedera masa kerja ataupun ada berlaku kecacatan. Sebabnya kalau berlaku benda-benda ni semasa kerja, biasanya company kena ada pampasan sebagainya. So that's why benda tu menjadi salah satu cost lah bagi company. So that's why company-company macam ni diorang menyediakan satu jawatan yang khas untuk menjaga kebajikan diorang punya staff. Macam ini. Tapi biasa berbalik pada isu tadi, bila kita kerja kat rumah, kita kadang-kadang tak sedar kita tak menyediakan satu tempat yang kondusif ataupun sesuai untuk kita bekerja dalam satu tempoh yang lama. So sebab itulah biasanya anda akan cepat rasa sakit belakang dan sakit pinggang bila anda duduk kerja kat rumah berbanding anda bila bekerja dekat office anda. Itu sebab yang utama. Tapi kalau anda mempunyai ilmu, anda dah memang mungkin dah tahu kan, dah setahun lebih 2 tahun terpaksa ulang-alik kerja kat rumah je, anda dah sediakan satu tempat yang sesuai untuk anda bekerja untuk satu tempoh yang panjang. Okay? So kalau anda tak ada, anda terpaksa lah prepare lindungi diri anda dengan cuba memakai kita punya produk Viken dan juga kita punya produk collagen kita untuk
menjaga kita punya kesihatan tulang kita atau kita punya kesihatan joint kita. Okay, so selain daripada itu, disebabkan PKP ni biasanya antara salah satu punca yang menyebabkan orang tu berisiko tinggi untuk sakit dekat sendi ni adalah sebabkan berat. Okay, sebabnya biasalah duduk kat rumah ni macam-macam makanan ada. Tak ada makanan pun senang aja order. Dapat Grab food, tak pun pandai datang kat depan. Sebab yelah bila kerja kat rumah nak masak kerana tak sempat untuk family kan. So nak ke tak nak terpaksalah order je. So bila order ni kadang-kadang kita terorder lebih sebabnya bila order time tu tengah lapar pula. So ikut nafsu makan. So nanti kan dia jadilah terlebih order. So nak tak nak kena habiskan makanan. Tu yang makin lama kebanyakannya kita rakyat Malaysia ni mengalami masalah peningkatan berat badan sebabnya time macam ini, especially time yang mereka ada masalah anxiety, mereka yang ada masalah depression, mungkin dia lebih gemar mencari comfort food ataupun makan makanan yang kurang seimbang ataupun kurang sihat. Sebabnya kenapa bila mereka biasanya tengah stres ataupun depression, dia orang akan memilih makanan-makanan yang high in calorie ataupun less in nutrition ataupun less in yang makanan-makanan tinggi nutrition lah maksudnya. So itu antara punca yang paling common lah yang sekarang ni boleh berlaku, yang kadang-kadang kita tak perasan benda ni menjadi punca utama. Okay, yang selain daripada tu macam tadi Puan Wasia cakap, rheumatoid arthritis ataupun osteoarthritis, kemungkinan disebabkan injury, disebabkan apa kita panggil accident ataupun orang tu seorang yang aktif. So bila dia aktif, dia overuse dia punya joint ni dan dia workout lebih daripada kemampuan badan dia yang menyebabkan dia mungkin mencederakan diri mereka. Kalau anda lihat, kalau anda layan MMA yang lawan-lawan tu bukan WWE, MMA baru ni hari Ahad kan, Sabtu lupa, perlawanan antara siapa saya lupa dah, antara dua orang ni lah, orang yang kalah dengan Khabib hari tu, apa nama saya lupa dah. Tapi orang tu kalah lah. Tapi malam tadi pun hari Sabtu atau Ahad lepas pun dia kalah lagi. Tapi yang saya nak ceritanya, dia kalah disebabkan masa baru first round dia tulang dekat buku lari dia patah. Kalau anda lihat dia bergerak, dia mungkin nak melarikan diri daripada punya opponent. Dia tengah nundung, tak nampak pula kaki saya ni. Tapi dia punya kaki terpeletok lah. Dia memang nampak macam ni. Dia berdiri tinggi, ni contohlah dia kaki kan. Terkehil macam ni lah. Nampak terbujur kaku layu dia punya kaki tu. Memang patah kat situ lah. So benda tu yang antara kemungkinan yang selain daripada yang saya cakap tadi, yang daripada kita selalu berat badan meningkat, kita punya position time kita bekerja, dan juga kita punya pergerakan terlalu banyak. Selain itu memang antaranya kita punya aktiviti harian sebabkan kecederaan disebabkan kita bekerja ataupun kita exercise lah. Itu antara punca. Okey, selain daripada itu mungkin disebabkan penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan kita punya sendi-sendi tu makin lama makin terhakis. Okey. So untuk kesimpulan untuk saya punya cerita hari ini adalah sebenarnya saya nak nampakkan anda tadi, saya gunakan slide saya gunakan gambar tadi, sebenarnya saya nak tunjukkan pada diri anda, sebenarnya kita punya joint ni atau kita punya sendi ni bukan hanya semata-mata dekat lutut kita, bukan semata-mata hanya dekat ibu jari kaki, ibu jari tangan, bukan itu, banyak tempat lagi. So maksudnya bila anda bercerita tentang sendi atau kesihatan sendi pada orang lain dekat luar, anda kena beritahu banyak tempat sebenarnya yang ada sendi dalam badan kita. So penting sebenarnya untuk anda amalkan collagen dan juga kita punya Provican untuk melambatkan ataupun menghalang kita daripada masalah sakit sendi ini. Baru orang tu nampak cakap, oh betul lah, aku ingat selama ni kat sini je, so tak apalah, kat sini aku yang selalu jaga, so tak adalah masalah sangat. Jadi bila nampak benda tu broad ataupun luas ataupun besar, dia pun nampak dia punya urgency ataupun kepentingan dia kat situ. Okay. So siapa-siapa ada persoalan atau pertanyaan yang ingin anda utarakan kepada saya, boleh tanyakan sekarang. Okay. Cik Zaimi kita dia panjang tau. Betul, yang ini saya setuju dengan Tuan Zaimi kita.
memang kalau kita banyak duit mana sekalipun rugi. Kalau kita tak erti ataupun kita sayang ataupun kita kedekut untuk sumbang ataupun kita nak untuk laburkan untuk diri kita. Sebabnya benda tu tidak boleh bawa sampai ke mati lah, yang mudah dia kan. Sebabnya kalau contoh kita banyak duit sekalipun tapi kita kerap sakit, kadang-kadang kita tak dapat enjoy kita punya, satu tak dapat enjoy kita punya duit, satu lagi kita tak dapat enjoy kita punya masa yang ada tu. Sebabnya kita terpaksa ulang alik naik turun tangga hospital semata-mata. So bagi anda, walaupun anda rasa anda punya duit mungkin cukup-cukup makan, adalah sikit mungkin lebih 100-200, cubalah fikirkan, renung-renungkan untuk cuba invest pada kesihatan diri. Tak kisahlah apa jenis pun, tapi kalau di MSB insyaAllah anda akan invest pada satu produk yang sangat-sangat bagus. Okay? Satu-satunya produk yang di pasaran yang memiliki banyak sangat sijil. Okay, sijil ni lagi banyak daripada sijil anda punya sijil study. Percayalah cakap saya. Banyak sangat sijil yang membuktikan dia punya test tu yang kita claim semua tu adalah ada dalam kita punya produk. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, betul ke kau punya produk ni ada frame merah, ion negatif? Boleh pastikan ke tak? Senang je kalau nak tahu, buka kita punya website, cari kat kita punya certification, tunjukkan bahagian yang menunjukkan bahawa kita ni ada functional punya ni, maksudnya ada functional punya barang. Bagi tahu lah dia ada frame merah, dia tunjuk dia punya dosage ataupun bukan, dia punya strength ataupun power dia, berapa frame merah yang ada, lepas tu berapa yang negatif yang ada. So orang tu akan nampak, oh betul lah, dia dah check benda lah tu. Tak perlulah aku ragu-ragu. Ataupun contoh ada orang tanya, betul ke kalau sebab frame merah ni basically radiation. So kalau benda-benda yang radiasi ni aku takut pakai lama-lama kan nanti boleh menyebabkan aku jadi macam ninja turtle pula, ada radiasi. Kita bagi tahu je, jangan risau. Sebabnya kalau tengok kat kita punya certification, kita ada daripada Jabatan Kimia Malaysia, Jabatan Kimia Negara yang menunjukkan bahawa kita punya radiasi yang terhasil daripada frame merah yang ada ni tidak akan memberi impak yang negatif pada badan kita walaupun kita pakai dalam satu tempoh ataupun satu jangka masa yang lama. So tak rugi ataupun tidak menjadi satu kerugian atau penyesalan lah bagi anda yang mungkin baru-baru ataupun masih was-was untuk spend duit anda, especially time PKP ni. Kami faham kita punya duit ni adalah sangat-sangat macam emas. Sebab kita risau, kita tak tahu kita punya income ni still lagi boleh bertahan atau tidak kan. Tapi jangan risau, insyaAllah. Sebabnya kenapa? Once anda pakai, anda nampak dia punya impact, anda boleh buat duit sekali dengan kita punya MSP ni. Itu bagusnya bila anda dah pernah cuba kita punya produk MSP. Anda tak perlu buat try hard. InsyaAllah anda selalu share apa benda yang anda rasa. Anda boleh jana ataupun anda boleh tukarkan anda punya sharing yang ada dekat Facebook ke, dekat kawan-kawan ke, secara direct ataupun dalam talian ke, secara tidak langsung sharing anda itu akan bertukar menjadi duit. Bagaimana dia berlaku? Sebabnya sharing anda itu mana tahu menangkap perhatian orang-orang yang senasib dengan anda. Maksudnya senasib dengan anda ni, contoh dia ada sikit belakang macam anda cakap, aku pun dah lama lah sakit belakang macam kau ni. Apa yang kau buat lah? Aku tahu hari tu kau 2-3 minggu lepas kau mengandung. Bising juga dekat Facebook cakap kau ni sakit-sakit belakang. Tapi sekarang tu kau dah boleh berkebun, dah boleh angkat berat. Apa yang kau buat? Benda tu akan trigger ataupun akan trigger attention orang ataupun orang di sekeliling anda. So daripada situ nanti anda boleh share. Mana tahu benda tu benda yang betul-betul yang dia dia betul-betul dia inginkan ataupun dia cari solutionnya, insyaAllah dia akan beli daripada anda. Osteoarthritis elok guna produk yang mana? Adakah Nipet atau Postagis saja? Okey, kalau ada osteoarthritis, tengoklah. Sebab osteoarthritis ni dia berkaitan dengan tulang. Tengok kat tulang mana yang kena, part mana. Okey, kalau contohnya memang kat bahagian lepas tu lutut, kita pakai terus Nipet. Okay, kalau secara general kita pun tak pasti, doktor pun tak pasti tulang bahagian mana yang tengah rapuh, kita boleh je pakai stokin dengan produk yang lain, tak ada masalah. Ataupun kalau contoh kita punya tulang dekat bahagian sendi, siku. So kita pakai je lah. Kita punya knee pad atau elbow ni ataupun kita pakai je kita punya beam multiple.
Contoh. Dia tak ada masalah sebenarnya yang mana satu nak guna. Yang penting tempat tu dapat kita cover guna kita punya produk weekend. Okey? Sebabnya fungsinya datangnya daripada inframerah dan juga kita punya negatif ion yang ada dalam kita punya produk. Untuk sleep disk, apakah produk-produk yang perlu digunakan hanya Vispine ke memadai? Okey, untuk sleep disk, the best is pertama Vispine. Yang keduanya lagi baiknya kalau dia ada extra budget, dia teruslah pakai WeDream sekali. Sebab sekurang-kurangnya time dia tidur tu kita dapat support dengan satu medan ataupun satu energi yang lebih besar yang boleh cover dia punya satu badan. Selain daripada siang dia pakai kita punya V-Spine. Okay, itu yang the best lah. Tapi yang lain tak campur je sama-sama. Terima kasih Emaris. Tim daripada seberang. Jauh tu. Okay, ada lagi soalan atau pertanyaan yang nak diutarakan pada saya, tanya je insyaAllah. Okay, saya cuba jawab sebaik mungkin. Okay. Sebabnya hari ni simple je, sebab saya punya point sebenarnya saya nak bagi tahu pada anda semua, kita punya joint ni bukan semata-mata dekat kita punya lutut, bukan dekat pergelangan tangan semata-mata, bukan dekat pergelangan kaki semata-mata. Banyak lagi tempat. So maksudnya kita punya kesedaran tentang kesihatan joint ni kita perlu tingkatkan lagi supaya orang kat luar boleh nampak ataupun orang kat luar lebih rasa urgency untuk melindungi dia orang punya kesihatan sendi ataupun joint mereka. Okey, sebabnya kalau tidak nantikan dia orangnya sendi ni cepat sakit. Okey, nantikan bahaya. Okay, sama-sama. So ada lagi? Siapa lagi nak bertanya? Mari tanya. Sebab kalau tak bertanya saya bercakap dulu lah. Okey. Sebagai contoh lah macam kita yang ada masalah sakit-sakit sendi ataupun sakit kaki disebabkan kita punya masalah berat badan. Kita boleh je start dengan kita boleh je start dengan contoh kita punya Bicontour campur dengan kita punya Wefit, campur dengan kita punya Fitox supaya dapat membantu untuk mengurangkan beban yang ada pada badan mereka. Nanti secara tidak langsung dia akan nampak penurunan ataupun kurang ke barangkali untuk sakit kaki ataupun sakit joint itu sendiri. So dia banyak senario ataupun situasi yang kita boleh kaitkan atau yang kita boleh guna pakai dengan kita punya produk weekend ini. Sebabnya kita punya produk ini hanya mudah sebab kita pakai. Nanti anda akan nampak perbezaan dia bergantung pada berapa serius anda punya situasi. Tapi insyaAllah anda akan nampak perbezaan ni. Terima kasih Puan Imaris daripada Singapura sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami. Okey. Untuk mendengar kita punya kelas pada hari ni. Kalau tak dengar tu maksudnya Puan Khalidah mungkin line saya ataupun line di sana yang ada problem dia terputus-putus. Okey. Ada lagi persoalan atau pertanyaan yang berkaitan dengan kita punya topik hari ni? Siapa ada lagi soalan? So far bagi saya penting lah, especially bagi mereka-mereka yang yang meningkat usia, risiko untuk sakit sendi tu sangat-sangat tinggi. Sebabnya bila kita dah meningkat usia, biasanya kita punya barang-barang spare part dekat badan ni dah makin meningkat usia jugalah. So kalau tak dijaga dengan elok, memang dia akan cepat rosak. Sama juga macam kita punya pintu, kita punya tingkap kalau kat rumah yang perlu buka tutup. Kalau zaman dulu punya tingkap kan buka yang tolak dia begini kan, jendela dia tu kan. So kena selalu letak minyak pelincik. Kalau tak dia krek bunyi kan. So kita kena pandai lah untuk untuk melakukan maintenance pada diri kita. Okay? Saya tengok je senyap je ruangan komen ni. Kalau ruangan komen ni senyap saja, ada. Kalau terseliu, insyaAllah tak ada masalah nak guna kita punya foot care ke ataupun kita nak guna kita punya multiple ke untuk balut kawasan yang terseliu tu untuk mengurangkan ataupun mengurangkan penghasilan keradangan yang ada. Sebabnya bila keradangan ataupun inflamasi ni berlaku, dia akan menyebabkan kita punya lebam tu makin besar. Tu sebabnya biasanya kalau kita terseliu ke apa, kita akan menggunakan konsep ice tu.
Kita akan letak tom air guna air sejuk dulu. Dah selalu tom air sejuk dalam masa lebih kurang 24 jam, esoknya kita guna tom air panas. Sebabnya kenapa? Kita nak memberikan kelancaran peredaran darah dekat kawasan tu supaya kita dapat mengurangkan berlakunya inflamasi ataupun menyebabkan kita punya kawasan tu jadi lebam ataupun menjadi bengkak jadi besar. Sebab bila jadi bengkak besar, so dia akan menyebabkan proses pemulihan ataupun proses penyembuhan tu jadi lebih lambat. Sebab dia menunggu tempat tu jadi surut. Sebabnya bila jadi besar, dia takut jadi ada masalah pengumpulan air juga kat situ. So tak ada masalah saya nak gunakan produk Viken, stokin ke, tengok pada tempat mana lah. Kalau dekat ankle, kalau nak just nak pakai semata-mata, boleh je. Ataupun kalau nak selesa, kita ikat lah kawasan tu biar jadi lagi sedap. Sebab kita bagi apply pressure kat situ. Okay. Betul. Kalau ada masalah sendi ke apa, kita boleh gunakan konsep CRV ni, Coloplast Reborn Cream dengan Viken. InsyaAllah anda boleh dapat dia punya impact tu lebih baik lah. Okay. Sebabnya benda tu kita ada synergistic effect. Maksudnya impak yang kita saling membantu antara satu sama lain, antara ketiga-tiga produk ini. Yang anda akan nampak impak dia sendiri kalau anda cuba. Okay. So ada lagi soalan? Saya bagi satu lagi peluang untuk anda bertanya. Kalau tak, saya mengundur diri lah. Okay. Kita tengok dulu. Tapi apa pun saya ucapkan terima kasih lah kepada Bang Khairi dah kita bagi sharing. Apa nama, biasa itu yang biasa lah. Kalau kita pergi jumpa doktor, yang biasanya akan pergi, dia akan berikan adalah ubat tahan sakit. Sebabnya sakit tu berlaku daripada inflammation yang ada daripada free radical. So that's why kalau kita dapat kurangkan pembentukan inflamasi atau peradangan tu, insyaAllah kita punya badan akan kurang sakit. So sebab tu kita guna produk Viken yang memang membantu untuk mengurangkan inflamasi yang berlaku pada badan kita. Memang dia akan bantulah untuk kurangkan sakit tu dan kuranglah kita punya dependent pada ubat-ubat tahan sakit ni. Okay. Sebabnya kalau kita ada orang, anda jangan risaulah, saya bukan takut-takutkan anda, okay. Ada orang yang dia ketagih dengan ubat tahan sakit ni. Masalahnya bila orang tu ketagih ubat tahan sakit, nanti bila dia memerlukan untuk menggunakan ubat tahan sakit ni, doktor terpaksa berikan dos yang lebih tinggi berbanding dengan dos yang biasa dia ambil. Sebabnya takut nanti bila benda tu berlaku dan kita doktor pun dah tak ada ubat tahan sakit yang lagi tinggi dosis daripada badan dia mampu, nanti kan orang tu terpaksa mengalami menahan kesakitan lah, disebabkan dah panggil dah dependent sangat pada ubat tahan sakit tu. Ataupun dah neutral sangat dengan dia punya ubat tahan sakit. Ini adalah kes yang kes betul lah. Dan kita boleh jumpa dekat kita punya persekitaran lah. Bukan sebab benda ni lagi-lagi especially bagi mereka yang selalu ulang-alik hospital yang memang banyak selalu menggunakan ubat tahan sakit. Takut-takut nanti kan badan kita dah lali dengan dosis yang ada, takutnya nanti anda terpaksa menggunakan dosis yang lebih tinggi lah. Tapi itu untuk satu tempoh masa yang lama lah, maksudnya 10 tahun, 20 tahun. Setakat 1-2 hari tak ada masalah. Nak makan Panadol pun tak ada masalah. Okay, sebab Panadol basically is salah satu ubat tahan sakit jugalah yang sangat-sangat simple ataupun yang sangat-sangat biasa yang kita boleh gunakan setiap hari. Okay, so saya rasa dah tak ada pertanyaan. So apa-apa pun terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan saya pada petang ini. Terima kasih kerana support saya punya kelas pada hari ini. InsyaAllah harapnya saya punya kelas ini ada sedikit ilmu tambahan untuk anda gunakan untuk diri sendiri dan juga anda boleh sebar-sebarkan kepada orang lain. Okay? Seperti biasa, semuanya yang baik itu semua datang daripada Allah SWT, yang buruk itu semua datang daripada diri saya. Mungkin daripada saya punya terlepas pandang menggunakan ayat atau kata-kata yang tidak enak, saya minta maaf. Okay. Kepada yang berpuasa, selamat berpuasa, insyaAllah. Sikit lagi masa untuk anda
berbuka puasa. Dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Hari esok malam kita akan bersidang bersama orang-orang hebat yang pada jam 9 malam juga kita akan lihat macam mana. Kita dah biasa dengar di MSB, orang yang buat itu orang yang akan dapat. So that's why kita akan tengok tajuk esok adalah siapa buat dia dapat. So kita tengok apa panel esok 3 orang ini dia nak share apa benda yang dia orang buat ataupun apa yang dia orang lalui selama PKP ini yang menyebabkan dia orang sanggup all out nak buat dengan MSP. Okay, so jangan lupa temu janji kita ini, temu janji kita pada hari esok pukul 9 malam. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih.